Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ini hari silakan. Rabu, edisi 24 Februari. Bersama saya Marsila Hassan. Dan saya Ali Iskandar, dan tadi ada menyaksikan rangkuman ataupun rumusan bagaimana proses ataupun tata cara imunisasi vaksin COVID-19 ni untuk golongan-golongan yang mengikut giliran ataupun mengikut fasa lah. Jadi mungkin agak rumit dan agak sukar difahami, tapi apa pun secara umumnya Alhamdulillah kerana kita dah mula menyaksikan vaksin gerakan vaksin ini, vaksinasi ini dijalankan. Betul, dan kerana kita tahu insya-Allah hari ini pada petang ini Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah akan menjadi antara individu pertama yang akan diberi suntikan vaksin. Dan kita tahu bahawa program vaksinasi ini akan melalui 3 fasa lah. Ada fasa pertama, kedua dan ketiga. Dan yang fasa pertama diberi keutamaan kepada Perdana Menteri dan juga Ketua Pengarah Kesihatan, dan seterusnya petugas Barisan Hadapan, dan seterusnya kita juga ada fasa kedua. Yang bukan petugas Barisan Hadapan. Dan ada tata cara seperti pendaftarannya, di mana tempatnya, termasuklah pensijilan untuk memastikan yang kita betul-betul mendapat vaksinasi, dan untuk sebagai pengesahan vaksinasi itu telah pun kita ambil terlalui. Jadi ini satu proses yang sangat terperinci, sebab perkara berkaitan dengan COVID ini bukan sesuatu yang boleh dibuat main, tapi pada masa yang sama dalam kelegaan kita mendapat vaksin ini, kita masih perlu patuh kepada SOP, teruskan menjalankan melaksanakan kawalan kendiri, kan, yang hari-hari kita ingatkan diri kita dan juga kawan-kawan kita dan juga penonton, kan. Betul, kita kerap kali memesan kepada anda semua supaya jaga penjarakan fizikal dan sebagainya. Kerana kita tahu okey, vaksin sudah sampai di Malaysia sekarang ini, tapi belum sampainya masa lagi untuk giliran kita, kerana pendaftaran akan dibuka pada 1 Mac nanti. Okey, anda boleh mendaftar, boleh ke aplikasi MySejahtera untuk mengetahui lebih lanjutlah mengenai butirannya. Dan sementara itu pastikan anda kekal menjaga diri, kerana kita tidak mahu menjadi antara individu yang menyebabkan tergolong dalam tambahan kes positif COVID-19. Sementara belum dapat vaksin tu, jangan kita rasa kita akan dapat vaksin jadi kita boleh pergi ke mana-mana dan sebagainya. Kita tak nak sementara golongan tertentu atau pihak tertentu mendapat vaksin ini, kita meramaikan lagi atau meninggikan lagi angka kes positif COVID-19 ni, kan. Jadi teruskan menjalankan tugas kita walaupun belum menerima vaksinasi ini. Okey, bukan kami dua saja seperti biasa. Hari ini meja kita kecil sikit, kan? Meja kita kecil tau. Macam kita tak puas nak satu meja ni tak kecil sangat. Jadi kita terpaksa letak kawan kita dekat hujung sana. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Itulah diletakkan di sini. Terima kasih banyak-banyak. Marsila Hassan dan juga Ali Iskandar. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Assalamualaikum. Tidak kira lah di mana sahaja anda berada, ada yang mungkin sedang mempersiapkan diri nak kerja dari rumah, ataupun siapkan anak-anak, ataupun mungkin dah masak sarapan dan sebagainya. Yang penting hari ini kita mulakan dengan perkara yang baik-baik sahaja. Kita fikirkan yang baik-baik sahaja, insya-Allah, ya. Sebelum itu mungkin kita boleh fikirkan apakah yang terbaru berlaku, dan juga yang mungkin yang dinanti-nantikan pastinya adalah vaksin yang telah pun tiba di Malaysia. Kita harapkan yang terbaik. Seterusnya, pastinya kalau setiap kali saya berada di sini untuk berkongsi statistik COVID-19 di Malaysia, ada juga pernah terfikir bilalah kita ni nak berhenti berkongsi tentang statistik COVID-19 ni, kan. Apapun kita harapkan yang terbaik. Tetapi angka ini perlulah kita tahu untuk lebih berjaga-jaga, untuk lebih mempunyai sedikit sifat masih lagi risaukan tentang keadaan semasa ini yang kita masih lagi berperang dalam COVID-19 ini. Baik, kes yang terbaru dicatatkan, kes positif adalah 2,468 kes baru, yang mana kes import mencatatkan 4 kes, kes tempatan 2,464 kes, menjadikan keseluruhan kes 2,468 kes. Itu kes positif. Kita melihat kepada angka kes sembuh baru mencatatkan 4,055 kes sembuh. Alhamdulillah, ini satu angka yang sedikit sebanyak dapat menggembirakan kita apabila melihat kepada 4,000 ke atas untuk dicatatkan bagi kes sembuh baru. Dan kita melihat kepada jumlah kes kematian melebihi 1,000, ya. Sekarang ini 1,076 jumlah kematian yang berlaku di Malaysia akibat COVID-19. Jumlah kematian baru yang dicatatkan 14 kematian baru. Kalau mungkin beberapa hari lepas kita melihat kepada angka kematian hanyalah 1 angka, tetapi hari ini setakat hari ini mencatatkan kembali 2 angka untuk kematian. Salam takziah juga kita ucapkan kepada keluarga yang terlibat. Ini merupakan taburan kes seperti biasa.
masih lagi Selangor mencatatkan yang tertinggi 932 kes, diikuti dengan Johor. Kalau semalam 200 lebih sahaja Johor, hari ini kurang menarik sedikit kerana 428 taburan kes di Johor. Membimbangkan Sarawak 133 kes, namun Sabah mencatatkan 2 angka sahaja hari ini, 94 kes. Perlis tiada kes positif setakat hari ini. Labuan 6 kes dan juga Pulau Pinang 155 kes. Okey. Jadi ini merupakan catatan dan juga taburan kes setakat semalam. Hari ini kita melihat kepada peperiksaan yang akan dilakukan lagi. Ini adalah kluster baharu, lebih kurang 12 kluster baharu yang dicatatkan untuk kes COVID-19 ini. Masih lagi menyumbang kepada yang tertinggi adalah kes tapak pembinaan apabila saringan bersasar dilakukan di beberapa tapak pembinaan dan juga kilang. Di sini anda dapat saksikan beberapa kluster baharu. Jumlah saringan juga terdapat di kolom yang paling hujung ini. Paling tinggi Jalan PKNK Kedah. Jumlah saringan yang dilakukan 255. Ini pula merupakan beberapa data tentang kematian 14 orang yang telah pun terlibat dalam terkorban dalam COVID-19 ini. Ini merupakan latar belakangnya sakit kronik seperti kencing manis, stroke dan sebagainya. Seperti yang kita tahulah, mereka adalah golongan yang perlu berjaga-jaga, warga emas. Okey. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Kita harapkan ini bukan sahaja nombor yang kita kongsikan tetapi kita lebih cakna. Kita tidak alpa dengan keadaan ini. Walaupun dah beberapa hari ini kes tidak melebihi 3,000, hanyalah 2,000 lebih sahaja, tetapi ini bukan bermakna kita harus diam tanpa melakukan apa-apa. Kita masih lagi berperang dalam keadaan ini. Okey? Kita harapkan yang terbaik. Kita doakan untuk anda semua. Teruskan bersama dengan kami kerana banyak lagi yang menarik kita akan kongsikan bersama dengan anda hari ini. Teruskan bersama dengan Eli Iskandar dan juga Marsila Hassan. Terima kasih Ani Mizati. Kita kembali ke meja besar ini dan Ani akan bersama kita nanti. Meh Ani Meh. Meh duduk sini Meh. Okey, kita teruskan dengan paparan di Dada-Dada Akhbar. Berita harian pada Marsila, silakan. Okey, kita nak mulakan dulu dengan berita harian. Tadi kita dah kongsikan mengenai vaksin dan sebagainya. Ya, di berita harian ini masih lagi mengenai perkembangan vaksin di mana di sini katanya 55,539 guru divaksin sebelum sekolah dibuka. Guru yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi dijangka menerima suntikan vaksin COVID-19 sebelum tarikh pembukaan sekolah pada bulan depan. Kerana sebelum ini kita percaya bahawa ada cadangan yang disuarakan supaya guru menjadi antara golongan yang patut diberikan vaksin pada fasa pertama ini. Dan perinciannya ada di halaman kedua di mana di sini katanya guru perlu diberikan suntikan vaksin memandangkan sekolah akan dibuka pada Mac nanti. Dan kata Khairi Jamaluddin, sebelum ini beliau memaklumkan bahawa telah menerima banyak permohonan daripada pihak yang mahu dipertimbang sebagai penerima vaksin fasa pertama termasuk golongan pendidik dan ia dilihat munasabah seperti yang dikatakan tadi kerana sekolah akan dibuka pada Mac nanti. Dan bagaimanapun katanya pihaknya berdepan kekangan kerana bekalan vaksin pada fasa pertama hanya berjumlah kira-kira 1 juta dos dengan sebahagian pendaftaran membabitkan 500,000 petugas barisan harapan dalam sektor kesihatan dan juga bukan kesihatan. Dan sebelum itu beliau meminta supaya KPM menyenaraikan guru yang berisiko tinggi supaya mereka menerima vaksin menjelang pembukaan sekolah pada Mac ini. Dan bercakap sedikit mengenai vaksin ini, program imunisasi COVID-19 kebangsaan mengenai proses pemberian vaksin oleh Kementerian Kesihatan ini kepada seseorang individu akan mengambil masa antara 15 hingga 30 minit termasuk tempoh pemantauan terhadap penerima suntikan vaksin. Itu antara perincian yang ada di halaman kedua di Akhbar Berita Harian. Okey, di paparan TV sekarang kalau anda boleh lihat itu antara keratan-keratan akhbar lah mengenai vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Dan seterusnya kita nak kongsikan perkembangan yang ada di Akhbar News Straight Time ataupun Metro dulu. Okey, kita ke NST lebih dahulu. NST membawakan paparan berkaitan dengan vaksinasi ini. V-Day berhadapan ini sangat-sangat penting, sangat-sangat bersejarah untuk rakyat Malaysia. Saya tertarik sebab proses vaksinasi juga ada memerlukan rehearsal. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik. Anda boleh saksikan perincian lanjut di muka surat 2 dan 3. Cuma pilihan penerbit hari ini untuk NST ialah di muka surat 9 berkaitan tentang rampasan syabu bernilai 4.2 juta ringgit. GOF seizes shabu worth 4.2 million ringgit in Kelantan, the biggest bust so far this year.
the General Operations Force GOF atau pasukan gerakan ARM ini seized 4.2 million ringgit worth of shabu in an benteng operation near Rantau Panjang on Monday. However, no one was arrested in a 4 a.m. operation which took place at an abandoned house in Kampung Lubuk Gong. Difahamkan rumah ni baru lepas mengalami kebakaran. Jadi ditinggalkan. Kemudian menjadi pot, tempat untuk menyimpan dengan nilai yang begitu besar sekali. Jadi syabas diucapkan atas tindakan merampas ini, menjumpai syabu yang bernilai 42 juta ini. Anda boleh baca lanjutannya di muka surat 9 dan itu antara perkongsian di NST. Nak ke Metro? Baik, harian Metro nanti dulu. Kita nak kongsikan ini berkaitan dengan satu kabar yang mengejutkan lah bagi peminat-peminat Tiger Woods. Pastinya anda mungkin dah dengar tentang kabar ini. Tiger Woods in hospital with multiple leg injuries after car crash in California. Ini adalah satu artikel yang kita dapat daripada CNN kalau tak silap saya. Okey, ini sedikit gambaran bagaimana berlakunya kemalangan ini dan kita juga sebenarnya telah pun membawakan artikel ini dan berkata tentang sebenarnya Selasa lepas mengalami beberapa kecederaan akibat kemalangan di Los Angeles, Amerika Syarikat. Ketika kejadian, beliau memandu dalam perjalanan ke padang golf di Los Angeles untuk satu penggambaran. Woods yang berumur 45 tahun memandu kereta kenderaan utility sukan SUV berseorangan. Sebelum terbabit dalam nahas kira-kira jam 7.12 pagi waktu tempatan. Jadi apa yang berlaku, sheriff ini bernama, ada disebutkan di sini sebentar tadi, seorang sheriff yang telah pun membantu mengenal pasti kejadian dan menunggu pasukan bomba untuk tiba di kawasan kemalangan, di tempat kejadian untuk membantu Woods dengan menggunakan peralatan Jaws of Life untuk menyelamatkan beliau yang terperangkap dalam kereta. Kerana pada ketika itu memangnya Tiger Woods tidak boleh berjalan dan didapati beberapa kecederaan agak serius, agak parah yang berlaku di bahagian kaki. Itu yang menyebabkan beliau haruslah menjalani pembedahan. Pastinya harapan kita adalah kesihatan yang kembali pulih dan kembali boleh, bila tidak ada lagi komplikasi yang lebih serius berlaku kan selepas pembedahan dan sebagainya. Bila kita bercakap tentang selebriti atau personaliti yang terkenal di seluruh dunia ini kan, rentetan kejadian ataupun tragedi ini akan dikemaskini secepat yang mungkin. Tapi seperti yang Anim sebutkan tadi, yang kita fahami pihak berkuasa menggunakan alat Jaws of Life untuk mengeluarkan Tiger Woods daripada kenderaan yang mengalami kemalangan. Tetapi yang terkini ini, kalau saya boleh baca di sini, contrary to the initial release sent out by LA County Sheriff's Department, a source with the fire department tells us the Jaws of Life were not used to free Tiger Woods from the crash. Jadi itu mungkin artikel yang berbeza. Yang lebih terkini lah barangkali. Jadi kepada peminat-peminat pastinya menantikan maklumat yang lebih terkini, lebih terperinci berkaitan dengan tragedi seperti inilah. Jadi kita harapkan keadaan terkawal dan kita dapat laporan dari masa ke masa untuk kami kongsikan dengan anda. Betul. Okey, baik, hari ini di studio kita bertiga, tapi kita ada seorang lagi rakan kita yang dah bersedia. Maknanya kita berempat lah ni. Kita berempat lah sebenarnya. Selalu kan kita bertiga je. Jadi hari ini kita ada 4 orang, seorang di Kelantan. Tu dia. Ahmad Fitri, Assalamualaikum. Ya, lama saya tak masuk studio. Sihat semua ya? Itu dah, Alhamdulillah. Kami Awak rindukan sihat anda. Awak sihat tak di sana? Kulit saya pun semakin menghitam. Ini hari ke-20 kami travel. Ya. Tapi sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Semua kru pun sihat. Alhamdulillah. Penting tu. Sekarang Fitri di Kelantan tengah bersarapan katanya? Sudah, nanti sebenarnya bila balik datang ke Kelantan, lupakan niat untuk daik lah. Sebab di sini adalah syurga makanan. Memang agak. Ini pun saya hanya mukadimah saja dengan kuih-kuih tradisional. Ya Allah. Hari itu dengan teh tarik. Ni nakal ni nakal dia tunjuk kami tu. Tapi mukadimah dia je dah macam itu dah. Lepasnya ada nasi pula. Tapi sedap ketika saya berada di Mahat Muhammadi Perempuan. Okey. Yang kenapa saya pilih tempat belakang ni? Nampak tak? Okey. Macam ada pondok tu Ada Pondok wakaf. hijau tu. Inilah tempat berpidato sejak tahun 40-an. Antara yang pernah lahir dan berpidato di sini ialah almarhum Tuan Guru Ni Aziz, Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan yang sekarang, Tan Sri Zulkifli Mahmud, Datuk Dr. Mahmud Zuhdi, kemudian Datuk Dr. Syam Rahayu juga pernah lahir di Mahat ini. Ramai lagi.
Wow. Tempat ini tempat berpidato. Kalau tengok di belakang tu memang adik-adik dah bersila. Nanti second cross saya akan kongsikan sudut pidato ini untuk melahirkan semangat mereka meluahkan idea berhujah. Dan untuk maklumat rakan-rakan sekalian, Muhammadi Perempuan ni sekolah menengah yang terbesar di Kelantan dengan 2,000 pelajar. Satu sesi. Satu sesi 2,000 pelajar. Kalau perhimpunan tu kalau bukan PKP memang meremang mereka baca doa, mujahadah doa memang hebat lah. Semalam saya dengar sikit pun dah beremang. Ini kan pula kita bayangkan 2,000 baca satu doa wahdah yang hebat. Memang kagumkan. Wow. Masya Allah. Okey, kita tak sabar sebenarnya nak tunggu Fitri kongsikan apa lagi yang menarik. Sebab yelah bila menjadi satu kawasan yang betul-betul menempatkan individu-individu hebat di situ kan. Betul. Fitri, seterusnya kan mungkin sementara tu kita nak serahkan area metro lah. boleh tak ambil di sini? Silakan Fitri. Saya nak berkongsi Metro dengan penonton MHI ni tentang kes penderaan haiwan yang semakin meningkat. Disebut sebagai hati binatang yang mana sepak, jerut, sterit dan dibiarkan kelaparan serta jadikan alat pertaruhan antara bentuk penderaan dan penganiayaan terhadap haiwan yang direkodkan Jabatan Perkhidmatan Veteriner di negara ini. Malah angka jenayah kekejaman terhadap haiwan itu dilaporkan meningkat saban tahun yang mana anjing dan kucing menduduki tempat teratas menjadi mangsa manusia tidak berperi kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali tular. Yang terbaru saya ingat cantik seekor kucing yang sedang bunting tetapi dipotong keempat kakinya sampai mati. Banyak lagi kes yang melibatkan kadang-kadang kita nampak macam kucing saja tapi juga haiwan yang disabung sampai mati, lalu masuk anjing yang dijera. Sebenarnya bukan hanya melibatkan kucing dan anjing tapi juga lembu, ikan laga dan burung. Tapi kucing kita memang haiwan yang paling dekat sebab dalam rumah. Sebab tu yang dijerut, disimbah, malah ada juga yang dijadikan gorengan ya, dengan disimbah panas. Jadi itu perkara yang menakutkan dan saya masih lagi trauma mengingatkan bila setiap kali saya pergi ke Dobi, saya masih dapat lihat bayangan kucing yang dikisar, dikisarkan. Kan dapat saya gambarkan sebegitu. Sedangkan yalah kita nak kucing nak tepuk-tepuk pun kita rasa macam takut kan. Ini kan pula depan saya tak tahu apa yang berada dalam fikiran individu berkenaan sampai sanggup membunuh haiwan-haiwan yang begitu jinak dan dekat dengan kita. Okey. Di mana nilai kemanusiaan sekarang ni? Betul. Walaupun sebenarnya kalau kita di Malaysia ni, kalau seseorang itu mengabaikan kebajikan haiwan pun ada akta yang berkaitan, boleh didenda dan sebagainya. Apatah lagi mereka yang menyeksa haiwan, simbah minyak panas dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang perlu diambil perhatian, diberi perhatian oleh pihak-pihak yang pastinya berkaitan. Dan kita semua sebagai masyarakat lah kan, kalau bukannya kata nak bela, tetapi tidak menyeksa itu pun adalah perkara yang paling baik, paling cukup lah. Okey, Fitri akan kembali lagi dengan perkongsian yang seterusnya lepas ni ya, Fitri. Baik, saya akan kongsikan sudut pidato dan juga nanti bagaimana bayangan pelajar SPM masuk ke Dewan sambil berdoa. Dan saya laporkan dalam lisan yang kedua nanti insya-Allah. Adakah anda akan cuba berpidato juga di tempat berkenaan? Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang akan sekalian. Suatu kita tiga hari ini, Anjakan Para Iqbal, suatu kemestian. Itu baru topik. Terima kasih Fitri. Jangan minta kalau Fitri Yahya ni. Terima kasih Fitri. Terima kasih. Mantap insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Hari ini warna-warni lah kita kan di Malaysia hari ini. Bukan saja kita di studio, kesempatan yang diambil juga kerana salah seorang rakan pengacara berada di Kelantan. Hari ini juga dikabarkan bukan sahaja perkongsian itu tapi di Kelantan juga beberapa ribu anggota polis yang akan mendapat vaksin kan suntikan pertama melalui fasa yang sebagai Barisan Hadapan itu merangkumi 500,000 individu yang mengambil vaksin. Bercakap tentang vaksinasi ini, banyak lagi perkara yang harus kita ketahui. Antaranya perkara-perkara yang ataupun golongan tertentu yang masih lagi memikirkan saya ini boleh ambil ke atau berisiko kan, golongan yang mempunyai penyakit mengandung, kronik, HIV dan sebagainya. Pihak Kementerian Kesihatan akan sentiasa mengemas kini maklumatlah dan berikan data bagaimana untuk kita fahamkan golongan-golongan ini. Sebab bila kita golongan frontliner satu, yang non-frontliner satu, tapi non-frontliner macam-macam pecahan ada kan. Kita akan belajar tentang perkara ini dari masa ke masa insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti akan bersama saya dan juga Anim. Kita nak bercakap mengenai mural. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula dengan fasa pertama yang melibatkan anggota barisan hadapan. Fasa kedua yang melibatkan golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum akan dilaksanakan selepas itu. Pusat-pusat vaksinasi juga telah dikenal pasti di lokasi yang berdekatan dengan anda. Justru saya menyeru kepada anda semua agar mendaftarlah sejurus saja pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini dibuka. Cukup mudah. Anda hanya perlu mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda akan dimaklumkan tentang bila dan di mana perlu mendapatkan vaksin anda. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak ini daripada terus merebak. Marilah kita bersama-sama melindungi negara yang kita cintai ini dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami seawal jam 8 pagi tadi. Baik, sekarang kita bercakap mengenai mural. Kalau kita tahu mural ni adalah sebuah karya yang dihasilkan jika contohnya sebagai contoh satu kawasan itu suram, kosong saja, tapi apabila diletakkan mural di situ, dilukiskan lukisan mural di situ, kawasan tersebut tiba-tiba menjadi warna-warni, menjadi lebih menarik dan mungkin juga menjadi daya tarikan pelancong di kawasan tersebut. Ia lebih mendapatkan sedikit berkongsi penghargaan lah kan. Kadang-kadang mural ni ada sebab di sebaliknya, ada cerita di sebalik setiap mural ni. Pastinya penghormatan ini haruslah diberikan kepada seorang individu yang telah pun bertungkus lumus menyiapkan mural ini. Kalau anda pun mungkin dah tahu, lebih-lebih lagi mereka yang berada di Pekan Buah Al-Usta Kedah tu, pastinya anda tahu di kawasan itu telah pun adanya mural bakat yang diserlahkan oleh Encik Fazlan ini. Di sini kita buat pertama kalinya nak mengenali orang yang melukiskan mural tu. Maknanya kita nak mengenali siapakah beliau, bagaimana sebenarnya terjadinya idea untuk penghasilan mural tersebut. Jadi wartawan Alia sempat mendapatkan sedikit sebanyak pengenalan diri daripada Fazlan Rizan Johani, merupakan pelukis mural di Pekan Buah Al-Usta Kedah. Ayo kita saksikan terlebih dahulu. Jika sebelum ini, lukisan mural Tree of Hope di Jalan Klang Lama, hasil karya Fazlan Rizan Rohani, pernah menjadi tarikan orang ramai. Kini, dia mencurahkan bakatnya sekali lagi dengan memberi nafas baharu di dinding bangunan di sebuah pekan yang terletak di Al-Usta Kedah. Berusia 41 tahun, Fazlan berjaya menghasilkan lukisan mural gergasi di Pekan Buah yang berukuran sepanjang 177 meter dengan ketinggian 12 meter. Bapa kepada dua orang anak ini juga dibantu isterinya, Wadina Lotfi, untuk mewarna bahagian-bahagian lukisan yang mudah. Seorang pensyarah sambilan subjek elektif mural di Universiti Teknologi Mara UiTM, Fazlan mula menghasilkan karyanya melalui lukisan mural sejak tahun 2014.
Itu dia suasana yang dihidupkan kembali dengan adanya mural di Pekan Buah Alustar Kedah. Satu perkara yang haruslah dipuji, bakat kesungguhan walaupun kita melihat kepada betapa susahnya untuk meletakkan beberapa siap ada jentera untuk membantu lukisan itu dilakukan seluruh dinding dan sebagainya. Jadi kita terus saja bersama dengan Encik Fazlan yang kini bersama dengan kita secara maya. Kita ingin mengetahui apakah penceritaan di sebalik mural yang telah pun dihasilkan ini. Assalamualaikum Encik Fazlan. Waalaikumsalam. Okey. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Encik Fazlan sihat ya? Alhamdulillah, baik-baik. Okey. Kita tadi sempatlah menyaksikan beberapa kepingan gambar yang telah pun disusun melihat kepada perubahan bangunan lama Pekanbaru itu dijadikan sebagai disuntik semula elemen yang begitu cantik sekali yang harus dipuji hasilnya itu. Mungkin penceritaan di sebaliknya bagaimana ideanya tercetus untuk menghasilkan mural di kawasan itu. Silakan. Pada mulanya dia sebenarnya sebuah bangunan daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah. Dan saya bukan orang Kedah, cuma isteri saya orang Kedah lah. Okey. Tapi saya tak biasa, tak familiar lah tempat tu. So bila kita datang untuk tengok tempat tu pada awalnya, tempat tu macam dia suram lah. Keadaan tak terjaga, cat pun dah pudar dan sebagainya. Dan daripada situ saya lawak lah tengok pekerja, tengok orang buat kerja apa semua. Daripada situ tercetuslah idea yang kita kena highlight tentang pekerjaan mereka itulah. Dan sebenarnya saya rasa pekerjaan mereka, saya pada pandangan saya lah, kehidupan mereka berkaitan dengan buah tu. Dan kecantikan pada buah tu sebenarnya patut ditonjolkan. Dan Jadi penghasilan karya dan juga idea dalam merealisasikan mural tersebut diambil berdasarkan keadaan dan juga situasi semasa dan sekeliling lah. Ya, betul. So kita ambil, kita panggil dalam architecture kita panggil genius loci, spirit of place. So spirit of place kat situ adalah buah-buahan. Orang yang bekerja di situ pun dia dedicated, ada yang bekerja sampai 50 tahun di situ. Maknanya memang dia minat mendalam pada buah. Kalau kita melihat kembali sejarah kawasan Pekan Buah Alustar Kedah ni, memang orang dah bermula jual buah-buahan di situ pada tahun 1965 lagi kabarnya. Begitu lama sebelum daripada tu lagi. Sebelum daripada tu lagi. Yang bangunan tu 1965. Maknanya sebelum itu lagi memang di situ adalah kawasan mereka yang orang jual buah-buahan. Okey. Jadi mural sebesar itu, berapa lama masa yang Encik Fazlan ambil untuk menyiapkan sesebuah karya tu? Karya kali ni memakan masa 6 minggu. Sebab ada satu dinding tu dia berbatu-batu kasar. So dia makan masa lagi lah. Dan kita memang allow masa panjang sikit sebab kita nak berinteraksi dengan masyarakat setempat. Paling lama berapa masa yang diambil? Paling lama mural sebelum ni? 9 bulan yang di Jalan Kelang Lama. Itu melibatkan lebih kurang 2,000 square feet Macam mana kawasan kebesaran dia? 2,000 square meter. 2,000 square meter untuk maknanya 20,000 lebih lah kan square feet. 20,000 lebih square feet tau. Besar. Maknanya kawasan yang sangat besar. Itu 9 bulan Selalunya mural ini Encik Fazlan lakukan seorang atau mendapat bantuan daripada rakan-rakan ataupun keluarga? Saya dapatkan bantuan daripada keluarga lah. Sebab kita nak reduce cost dan saya libatkan dan nak jadikan dia sebagai aktiviti keluarga. So saya involvekan isteri dan anak-anak lah. Cuma kali ini sepatutnya anak-anak terlibat sekali. Cuma dia sebab SPM kan kita postpone. Jadi dia pun tak dapat nak ikut lah serta sebab sibuk dengan exam. Okey. Untuk kawasan yang sebesar inilah, kalau kita mengambil contoh yang terbaru ni, hasil yang terbaru iaitu di Pekan Buah Alustar ni, berapa banyak ataupun berapa liter cat yang diperlukan untuk keseluruhan? Sebab kita melihat kepada ada beberapa bangunan juga. Mungkin boleh dikongsikan. Total liter saya tak kira lagi lah. Sebab
Sebab dia banyak jugalah, penuh kereta. Ada yang kita ambil 5 liter, ada yang tong 5 liter, ada tong 1 liter. So, rasa dalam 100 Okey. Baik, liter Encik juga rasanya. Sebab dinding yang berbatu tu dia makan cat, orang panggil. Dia 3D kan. So, dia ada kiri kanan, dia banyak kali sapu baru dia lekat. So, banyak cat lah guna. Okey, baik. Cik Fazlan, selalunya biasanya dalam penghasilan sebegini pastinya kita berdepan dengan pelbagai situasi dan juga cabaran, mungkin cuaca hujan, keadaan yang panas, mungkin sesuatu yang baguslah kerana cat cepat kering. Kalau hujan tu bagaimana berhadapan dengan situasi sebegitu? Hujan memang tak boleh buat kerja lah. Sebab dia, terutama yang dinding berbatu ni, dia lambat kering. Sebab dia ada permukaan yang terlindung. Okey, kita melihat tadi salah satu jentera lah yang digunakan untuk menghasilkan mural ini. Kita melihat ada crane untuk mencapai di kawasan yang tinggi dinding tersebut. Itu macam mana? Adakah harta sendiri, alat ataupun aset sendiri ataupun bagaimana pengurusannya? Itu nama mesin tu kita panggil boom lift. Okey. Dia boom lift ni maknanya dia kita operate sendiri. Okey. Maknanya kita tak ada pekerja apa, kita buat sendiri. Maknanya untuk tapi saya menaikkan dia sendiri? Naikkan sendiri. Sebab saya sebelum ni yang 9 bulan tu dah kira training bagus lah kan. So, yang ni Alhamdulillah lah, kita boleh operate sendiri dengan mudah lah. So nama boom lift pun saya dah tukar daripada boom lift jadi nama Rose. Okey, Kenapa Ros, tu? kenapa? Apa rahsia di sebalik Sebab dipanggil kita- Rose tu? Rose singkatan kepada ruang orang seni enjoy. Oh. So, tapi nama macam awet sikit. So kita ada attachment. Okey. Itu adalah aset sendirilah ya. Saya kira. Bukan disewakan. Maknanya adakah memang boom lift itu diperlukan untuk setiap mural yang dilakukan ataupun ada mesin lain yang boleh digantikan sama fungsinya seperti boom lift ini? Kalau kawasan tinggi memang seeloknya kena guna sama ada skylift. Skyliftnya ada driver. Boom lift yang kita operate sendiri. Okey. Scissor lift dia naik secara straight je lah, menegak sajalah, ada scissor lift. No, dia tak boleh kona-kona lah kalau ikut. Tak ada kona-kona, scissor lift straight saja. Okey. Saya tertanya sedikitlah. Kalau apa jadi kalau kita dah melukis tiba-tiba tak hasilnya tak memuaskan hati, tak seperti apa yang diharapkan. Adakah Cik Fazlan padam cat semula, lukis semula ataupun bagaimana? Memang kita akan padam semula. Saya padam semula. Sebab dia mural besar, kita datang tengok dekat kita tak nampak. Lepas tu bila kita dah lukis satu portion tu, kita turun, kita tengok daripada jauh. Kalau dia tak perfect apa, kita touch up balik. Saya touch up balik. Ada tak tinjau? Kesukaran dia kat situ lah. Cabaran dia ya. Ada tak tinjau semula keadaan di sana selepas penghasilan yang secara sempurna dihasilkan di Pekan Buah ini? Cik Fazlan sendiri InsyaAllah secara peribadi. lepas ni kita nak pergi balik lepas PKP. Sebab itu siap betul-betul sebelum border tutup, sebelum PKP. Jadi belum 21 lagi bulan tu saya melawat dah lah. siap. Okey. Belum lagi. Memang nak pergi, nak bawa anak beranak semua. Kita nak jumpa orang-orang di Pekan Buah tu dah macam keluarga dah. Yelah. Itu tadi yang ramai-ramai berdiri di hadapan bangunan tu antara penduduk di situlah. Yang ada satu gambar. Okey. Okey, pastinya sedikitlah harapan secara ringkasnya daripada Encik Fazlan sendiri untuk kita semua yang akan bergambar, melihat mural yang dihasilkan oleh Encik Fazlan dan juga pasukan ini. Silakan. Harapan saya sebenarnya mural tu sebagai satu umpan sajalah. Yang sepatutnya penting sebenarnya kita datang bantu lokal orang kata perniagaan setempat. Itulah sebenarnya jiwa setempat tu. Kalau tak ada orang nak boleh mampus menyara hidup dengan berniaga di situ, makna tempat tu pun akan matilah. Walau mural secantik mana sekalipun. Betul. So mana bila kita datang, kita bergambar, belilah buah tangan sikit.
Itulah harapan saya lah. Baik. Terima kasih Encik Fazlan bersama dengan kami sama. berkongsi sedikit sebanyak tentang penceritaan di sebalik penghasilan mural. Tahniah dan juga syabas diucapkan kepada Encik Fazlan dan juga tim Terima ya. kasih. Jaga Terima kasih diri. TV3 kerana buat liputan. Ya, terima kasih sama-sama. Sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Encik Fazlan Rizan Johani, seorang pelukis dan juga pensyarah sambilan. Baik, Anim, kita nak berehat seketika dan kembali ni nanti kita bersama Hanim lagi. Okey, nak bercakap mengenai ikan laga. Pastikan anda terus setia bersama kami. Assalamualaikum. Saya Laskar Kelas 2 TNL Muhammad Zaim Mashraf. Semangat patriotik yang ada pada kami adalah penting demi memastikan keselamatan negara. Semangat patriotik anda juga penting buat negara. Ia dapat ditunjukkan dengan memastikan diri anda selamat terlebih dahulu dengan vaksinasi. Sayang diri anda dan negara dengan pastikan anda divaksinasi. Saya juga akan mengambil vaksin. Ingat, lindung diri, lindung semua. Okey, kuliah dalam Malaysia hari ini Anim banyak berdiri. Oh, tak apa. Tak apa? Exercise. Exercise. Okey, berdiri saja boleh membakar kalori juga. Okey, dan tadi dikongsikan tentang mural, satu ekspresi kesenian yang sangat-sangat menarik. Dan betul. Kan saya rasa kalau dapat dinding dan cat tu memang akan kita nak lakukan sesuatu kan. Betul. Ya. Dia cuma yalah kalau kita lakukan tu secara peribadi mungkin kita boleh terima lah kan. Betul. Tapi dia untuk tontonan umum Ya. dan dilakukan sedetail itu memang pujianlah harus Luar diberikan biasa. kegigihannya kan. Betul. Banyak kreativiti yang dapat kita saksikan di musim pandemik ini. Okey, antara lain tapi ini di luar musim pandemik pun ada juga. Kita bercakap tentang perusahaan ikan laga ni. Dan yang menariknya tentang kisah ini ialah individu yang mengusahakan ini belajar tentang kahwin di YouTube. Kahwin. Belajar di YouTube saja. Ya, belajar tentang kahwin. Bukan kahwin apa, ikan laga tu dikahwinkan lah. Di YouTube saja. Nanti kita ceritakan lebih lanjut. Tapi sebelum tu kita ada VT nak dikongsikan. Betul. Ya. Sedikitlah pengenalan Ya. mengenai individu ini yang telah pun membuka ataupun mengusahakan perniagaan ikan laga ni sejak tahun 2019 lagi kabarnya. Jadi ayo kita saksikan. Tidak dinafikan, ikan laga antara ikan air tawar yang popular sebagai perhiasan di dalam rumah kerana mempunyai ciri bentuk dan warna yang menarik. Ada juga segelintir masyarakat yang menjadikan aktiviti mengumpul ikan laga sebagai hobi di samping menjana pendapatan. Berusia 25 tahun, Izzuan Syahzril Huzaifah antara individu yang telah menternak ikan laga sejak setahun lalu. Bermula dengan menonton video di YouTube mengenai habitat haiwan karnivor ini, Izzuan mempelajari cara-cara pembiakan ikan spesies ini atau lebih dikenali sebagai breeding. Hingga kini, dia berjaya menghasilkan hampir 1,000 ekor ikan laga. Avatar, Yellow Fancy, Cooper dan Black Samurai antara spesies ikan laga yang berjaya dibiakkan. Selain menjana pendapatan sampingan melalui penjualan ikan laga, ia juga menjadi terapi buat Izzuan. Ikan laga ini dijual dengan harga serendah RM10 dan mampu mencecah sehingga RM500 seekor. Ikan laga dan ikan lawan. Pelbagai nama dikaitkan dengan ikan ini. Namun pastinya, setiap yang membelanya mempunyai nostalgia tersendiri dalam memelihara ikan ini. Bagi Izzuan, kerisauan menjual ikan laga tatkala Malaysia dilanda COVID-19 telah terubat apabila dia turut menggunakan platform jualan dalam talian untuk meneruskan perniagaan. Meskipun penjagaan ikan ini agak rumit berbanding dengan ikan hiasan yang lain, kerana minat yang mendalam terhadap haiwan ini, Izzuan berjaya menjadikannya sebagai perniagaan alternatif yang mampu menjana pendapatan yang lumayan. Okey,
pengenalan yang cukup sempurna sekali betul. mengenai pengusaha ikan laga ini yang boleh menjana pendapatan. Mungkin ramai di luar sana yang merupakan peminat ikan laga dan justru menjadikan ini sebagai punca pendapatan. Jadi kita mendekatilah seorang ini yang bernama Izwan Syahzril Huzaifah. Namanya pengusaha ikan laga. Kini ingin bersama dengan kita secara maya dari Sungai Besi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izwan Syahzril, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita nampak di belakang tu macam stok-stok. Betul lah, terus intai kat belakang tu. Stok-stok saya kat belakang ni. Simpanan ke untuk dijual? Okey, ikan-ikan yang dah saya letak dekat rak semua ni dah ready untuk dijual. Oh, dah ada customer dah lah ya? reserve lah ya? Ada yang ada customer, ada yang kalau orang datang rumah nak tengok ke apa, itulah semua yang ikan dah kita dah ready untuk dijual. Okey, secara peribadinya berapa koleksi yang tidak akan dijual? Okey, secara peribadinya koleksi yang yang belum ready untuk dijual dalam beribu. Wow. Beribu ekor. Macam mana? Macam mana anda klasifikasikan yang ni boleh dijual, yang ni tidak boleh menjadi simpanan peribadi? Okey, ikan laga ni dia ready dijual bila umur dia dah umur 4 bulan dan ke atas. Bawah umur daripada 4 bulan dia tak boleh jual lagi sebab dia masih kecil dan juga dia masih tidak cantik lagi lah. Okey. Saya tak pernah tengok ikan laga yang belum jadi cantik. Macam mana kita nak tahu, adakah memang ikut kita tunggu bulannya ataupun tunggu nampak cantik tu baru kita kata okey ini dah sedia untuk dijual? Okey, ikan laga ni dia sebelum dia jadi cantik tu dia banyak proses dia tahu. Dia akan mula kadang-kadang daripada warna biru, satu badan dia akan warna biru dan perlahan-lahan dia akan bertukar warna tu sedikit demi sedikit sampaikan ada satu tahap ikan tu boleh jadi dalam 6-7 color dalam satu badan dia. Oh wow. Okay. Ikut pada baka ikan tu. Baik. Okey, sekarang ni kita dikabarkan anda mempelajari cara untuk mengkahwinkan satu ikan laga dengan yang lain untuk mendapatkan spesies yang lain lah. Macam Tok Kadi lah Izwan ni. Tok Kadi lah ni. Tok Kadi ikan laga. Tapi proses itu hanyalah dipelajari dari YouTube dan menjadikan anda sekarang sebagai seorang usahawan. Kalau dalam satu masa tu boleh kahwinkan mereka, apa kategori yang perlu ataupun faktor yang perlu diambil kira? Jenis-jenis ikan yang ni boleh, yang ni tak boleh. Sebab ni kan ikan laga kan, dia pantang jumpa ikan lain kan. Betul? Okey, untuk ikan laga ni kalau kita nak kahwinkan dia, kalau mestilah kena ada seekor jantan dan seekor betina untuk kahwinkan dia. Alright. Tapi jangan kahwinkan jantan-jantan memang takkan jadi. Tak boleh tapi kalau nak kahwinkan ikan dia mesti umur ikan tu mesti 5 bulan dan ke atas baru kita boleh kahwinkan untuk mendapatkan hasil anak-anak ikan laga yang lumayan. Maksud saya kuantiti yang banyak. Okey. Untuk satu induk tu dia akan untuk satu induk, satu jantan, satu betina dia akan menghasilkan anak lebih daripada 300 ekor. Okey. Potensi untuk hidup daripada 300 ekor tu? Okey, daripada 300 ekor tu yang akan hidup lebih kurang 80% akan hidup sampai ke besar kalau kita menjaga penjagaan airnya dengan bagus. Dan daripada 80% tu dia ada berbagai-bagai grade yang kita akan select lah certain grade. Begitu terperinci sekali. Okey, cuba saya curious lah supaya seorang yang tidak tahu tentang ilmu mengahwinkan ikan laga ni kan. Sebab kita tahu kalau sebut ikan laga, ikan ni pantang jumpa ikan lagi satu, dia akan berlaga, dia akan menyerang sesama sendiri. Jadi banyak ada eksperimen dia lalui lah, Izwan. Apa? Eksperimen maknanya nak tengok ikan ni sesuai tak, kemudian mereka bergaduh dan sebagainya, itu macam mana sebenarnya? Okey. Untuk nak tengok kesesuaian ikan tu untuk dia dah sedia untuk dikahwinkan ataupun tidak, betina dia akan menghasilkan telur di perut betina lah. Perut betina akan buncit dan penuh telur yang berwarna putih di perutnya. Yang belum disenyawakan lah. Betul. Kemudian kita akan mencari seekor jantan yang lagi besar saiznya daripada betina itu untuk dikahwinkan. Okey, saya ada soalan sebab setiap kali pergi ke kedai untuk beli ikan, dia akan meletakkan kad untuk tidak mengelakkan satu ikan dengan ikan tu bertembung. Kabarnya sempadan lah dinding dia. Sempadan tu saya dengar lah orang cakap untuk tidak memendekkan umur ataupun jangka hayat hidup ikan tersebut. Kalau dijumpa selalu katanya akan memendekkan jangka hayat dia. Adakah benar ataupun ada disebab di sebalik? Sebab saya nampak awak pun letak kad di tengah-tengah tu. Dia nampak dari jauh macam air tu warna kuning kan, tapi sebenarnya ada Okey, tujuan saya letak ada penyekat dekat tengah tu ialah
kalau kita buka aja penyekat tu, dia akan 24 hour, 24 jam dia akan flare, dia akan berkembang, ekor dia akan kembang semua. Lama kelamaan ikan tu akan penat. Okey. Bila ikan tu penat, nanti bila kita nak jual, ikan tu dah tak nak kembangkan ekor. Itulah fungsi dia tu je. Dia macam bila nampak musuh tu, dia macam bersedia nak pergi perang je lah. Walaupun tak pergi perang kan. Jadi kalau di rumah pun, kalau contoh saya nak bela ikan laga, itu jugalah yang perlu saya lakukan untuk asingkan dia. Sebab nanti betul. patutlah ada satu masa tu ikan laga ni dia dah tak nak kembangkan ekor dia. Beli kat kedai dia cantik. Dia penat tu. Dia sebab dia dah jumpa ikan lain, dia dah flare, dia dah buka ekor dia sepanjang masa, nanti lama-lama dia penat lah tu. Dah lama-lama dia tak nak flare dah. Banyak ilmu kita boleh pelajari. Harga sampai 500 seekor. Okey. RM500. Sebelah saya ni, saya ada ikan saya yang saya bawa. Baru ikan nak minta ni berharga RM1,000 ekor. RM1,000? RM1,000 seekor? RM1,000. Yang ini harga dia RM1,000. Apa yang buatkan dia berharga sedemikian? Itulah pasal. Okey, yang membuatkan harga dia sedemikian disebabkan ikan ni memang sejenis ikan jenis yang mahal. Okey. Lagi satu, dia punya ciri-ciri kepada ikan tu jadilah, maksudnya 100% ikan tu jadi seperti jenis ikan tu. Dia punya dari segi dia punya color dia menjadi, dia ada bintik-bintik dekat badan dia tu. Ini ikan yang dipanggil avatar. Oh, inilah avatarnya. Okey. Inilah ikannya. Untuk masa sekarang ni, ikan avatar ni lah yang antara yang paling mahal lah dalam industri ikan laga ni. Okey. Jadi yang paling mahal anda pernah jual untuk seekor ikan berharga berapa? Setakat inilah. 1,300 pernah seekor. Yeah. 1,300 seekor tu. Wow. Okey, soalan terakhir. Saya rasa kita kena bawa Izwan datang lepas PKP dia lah. Lepas PKP, insyaAllah. Kabarnya perniagaan ketika pandemik ini dilakukan dengan cara live streaming di Facebook Live ya? Betul. Okey, selepas satu sesi tu, berapa jualan dapat di-lock? Dikunci? Okey, setiap kali saya buat live itu, saya akan letak seekor ikan di dalam shoot tank kaca saya. Saya letak seekor dan saya akan buat bidaan. Bidaan ni bid lah. Saya akan letak dalam masa 3 minit, saya letak dalam tapak kosong. Orang yang viewer saya yang akan menaikkan harga tu sedikit sampailah dia mencecah 500-600 seekor. Wow. Oh, maknanya satu sesi, dia orang yang akan tentukan harga. Ya, satu sesi live tu satu ekor lah di bidar. Tak. Untuk satu sesi live tu kita akan paling minimum 10 ekor. Okey. Minimum tahan juga bisnes ni. Nak buat dah tu bisnes ni. Okey, sebenarnya banyak Izwan yang kita nak tanya pelbagai persoalan sebab berminat dengan cara anda mengendalikan ikan laga ni kan. Ilmu. Betul, ilmu ni kan bukannya senang. Tapi terima kasih banyak-banyak. Masa setakat ini sahaja kita ada untuk berkongsi pengalaman anda. Kita ucapkan yang terbaik. Mungkin idea ni juga idea kreatif kan dari sudut kalau bisnes tak jalan, ada cara lain boleh buat live Facebook dan sebagainya kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izwan Syahzril Huzaifah, pengusaha ikan laga yang kini berada di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Satu perkongsian yang cukup menarik kan? Betul. Dan Izwan ni bukan saja pengusaha ikan laga, dia juga pengurus artis juga. Oh, patutlah dia cara setting tempat tu kan. Dia dah geng-geng yang you know pula dah. I know you. Geng-geng yang menguruskan artis seperti Era Fazira, Fasya Sanda, Emilina dan ramai lagi banyak. Beliau berkecimpung dalam bidang seni, seni kreatif juga. Barangkali adalah ilmu-ilmu yang turut dikongsi sesama mereka kan. Ini sisi lain lah. Sisi lain Okey, itu dia. Menarik. Baik, seterusnya kita sekali lagi ingin bersama dengan rakan pengacara kita yang kini berada di Kelantan bersama dengan Fetri. Ada perkongsian yang tersendiri. Ayuh sama-sama kita bersama dengan Fetri. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okey, kembali kita langsung dari Mahat Muhammadi Kelantan di Kota Baru spesifiknya. Dan saya bersarapan hari ini, kalau dapat saya tunjukkan, kita ada pulut yang biasa dimakan dengan ikan goreng ataupun pilihan lainnya yang disediakan guru pada ini dengan nyo. Okey, dan saya tertarik cukup dengan ni kuih kubah guling ni. Dapat dirasa secara live. Biasanya memang Ramadan je, tapi kali ini memang di depan mata. Dan juga nasi tumpang sebagai pagi ini memang panjang, unik. Rasanya hebat. Tak apalah, kita cerita makan kemudian. Hari ini saya membawakan tempat ini yang sedang dalam usaha untuk baik pulih. Sudut pidato yang melahirkan ramai pidato yang hebat. Termasuk tokoh yang saya sebutkan tadi, almarhum Tengku Runi Aziz, dan ramai lagi yang pernah berada di sini berpidato. Sebelum dulu, Mahat ni di satu tempat lelaki dan perempuan, tapi kemudiannya dipisahkan, Mahat perempuan dan juga Mahat lelaki. Dan di belakang saya sebenarnya kalau nampak, adik-adik yang sedang bersila tekuni mereka ni dalam sudut pidato untuk menyerap aura supaya generasi muda hari ini menjadi hujatul Islam yang bijak berpidato, melahirkan pendapat, dapat berkongsi pelbagai cerita. Sampai itu tadi saya juga telah pun kongsikan bagaimana awal pagi tadi pelajar-pelajar SPM masuk ke Dewan, mereka berdoa dan juga gambaran betapa inilah taman ilmu yang dihidupkan. Dan pada setiap hari Rabu sebenarnya mereka berkumpul untuk mencipta taman raudah. Di padang-padang ni mereka berkumpul dengan guru mencipta usrah sebagai topik sirah, akidah, fiqh dan sebagainya, dan juga isu-isu semasa yang tidak memikirkan hal dunia yang perlu dibincangkan dalam perspektif agama. Dan selain siap ini saya akan kongsikan apakah keistimewaan lain yang terdapat di tempat ini. Sebelum itu kita akan berkongsi kepada anda sebuah bingkisan luahan hati pengetuanya, macam mana ingin melihat tempat pidato ini kembali dapat dihidupkan, dicantikkan dan juga dapat diperkasakan supaya lebih ramai pidato dapat dihasilkan di bidang ilmu ini. Kita saksikan sedikit rangkuman visual ini. Ahmad Muhammadi ini tertubuhnya pada tahun 1937 lagi. Ianya telah melahirkan ramai ulama-ulama, ahli-ahli cendekiawan, ahli-ahli politik. Dari segi infrastruktur kita masih lagi memerlukan beberapa perkara. Sebagai contohnya kita ada beberapa blok yang lama, blok C sana tu blok yang lama hampir 20 tahun lebih. Jadi blok tersebut dari segi pendawaian dia yang telah lama, kadang-kadang dia mengganggu proses PDMP, kadang-kadang berlaku elektrik terputus dan sebagainya. Ruang pidato itu disediakan khusus untuk aktiviti co-curriculum kepada anak-anak pelajar. Di situlah pelajar akan mengeluarkan idea-idea mereka dan kita pihak ahli kuasa memberi tajuk yang sesuai dan mereka lah yang akan berpidato kepada rakan-rakan. Dengan adanya tempat pidato tersebut akan memberi jati diri keberanian kepada anak-anak untuk menyampaikan idea-idea mereka. Okey, tadi dapat sikit rangkumannya, luahan hati macam mana kita dapatkan mungkin lebih banyak pihak dapat terlibat supaya dapat dibangunkan sudut pidato yang mencerminkan ilmu. Dan sampai itu di belakang saya hari ini ialah pidato, dia banyak bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Dan hari ini giliran untuk bahasa Arab. Dan sebenarnya sekolah ini ada ramai, lebih kurang 2,000 orang pada satu sesi. Tetapi disebabkan PKP hanya kita 6 sahaja. Kita 5 saja yang berada di sini. Itu pun sebahagian daripada mereka. Yang lain terlibat dengan PDPR secara online. Jangan lupa untuk bersama juga dengan Didik TV dapat kita juga rangkumkan ilmunya. Dan sekali lah kesibukan para guru yang berada di taman-taman ini
untuk berpidato, berhujah, memberikan pendapat mereka. Sambil anda saksikan ini ialah antara pendapat kongsikan dengan anda, antara yang terpilih bila mana dah dapat persediaan, seorang akan naik ke pentas pidato itu dan mereka akan berpidato dengan topik yang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. إنه ليساعدني في هذا اللقاء الصباحي أن أقف أمامكم لألقي خطبة تحت الموضوع العلم نور الحياة. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. أيها الإخوة كما عرفنا أن العلم مهم جدا في حياتنا. Okey, itu antara rangkuman dapat saya kongsikan dengan anda. Dan juga tadi kemeriahan bagaimana mereka ini meraihkan ilmu, yang mana dalam PKP kita lihat ada yang terdapat ke sekolah, jadi kurang dapat mereka berkumpul. Tapi hari ini dengan adanya SOP penjarakan, dengan mematuhi segala peraturan, mereka dapat kembali menyerap auranya. Sebab saya percaya insyaAllah Mac nanti dan juga April nanti akan perlahan pelajarkan ke sekolah yang mungkin sekolah rendah pada bulan Mac dan sekolah pada bulan April. Dari situ dapat kita harapkan dengan adanya program vaksinasi negara dapat diperbaiki semuanya sekali, dapat kembali ke sekolah untuk kita garap ilmu yang cemerlang. Dan ini dia, tempat ini sebenarnya kalau dapat tadi ditunjukkan dalam visual kami, yang mana tempatnya tidaklah begitu besar, tetapi bila masuk ke sini terasa auranya, sebab tempat ini pernah menjadi tempat singgahan tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang cemerlang, yang mana boleh dikatakan 10% daripada pelajar di sini terbang ke luar negara seperti di Timur Tengah, termasuklah di negara luar untuk bidang pelbagai perubatan syariah dan sebagainya. Okey, saya juga sempat tadi bersama nak mempersilakan salah seorang pelajar. Okey, salah seorang pelajar yang dapat kita temu bual, iaitu nak panggil apa, adik Amni ya? Okey, kenapa begitu berminat dengan dunia pidato? Okey. Sebab bagi saya pidato ni. Ya. Okey, kenapa minat dengan pidato? Sebab bagi saya pidato ni adalah satu soft skill yang perlu kita ada untuk kita bina personality diri kita dan untuk kita lengkapkan diri kita dengan kredibiliti dan kewibawaan. Okey, bagi pidato yang bukan bahasa Melayu, seperti bahasa Inggeris dan bagi bahasa Arab, apa yang diperlukan sebenarnya? Sebab kita kadang-kadang takut ya, bahasa sendiri pun ramai takut. Ini pula tentang bahasa Arab terutamanya, yang sangat, bahasa Arab ni bahasa yang penuh dengan disiplin. Macam mana supaya tidak takut untuk berbahasa asing? Okay, yang pertama sekali kita kena ada minat lah. Kena ada minat. Bila once kita ada minat, walaupun benda tu, kalau bahasa Arab kan, bahasa Arab ni antara bahasa yang tersusah lah berbanding bahasa Inggeris dan sebagainya, sebab dia ada hukum-hukum yang tertentu. So bila kata ada minat, walaupun benda tu susah, kita akan go through juga. So bila kita minat, kita dah belajar betul-betul, so kita akan secara sendiri yakin tu akan terbina dan kita akan yakinlah untuk melantunkan benda tu. Ya, terima kasih kita ucapkan pada adik ya. Mungkin dapat kembali bersama dengan rakan-rakan untuk menyebarkan ilmu dan pengetahuan. Apapun, inilah dia antara bingkisan saya di suasana yang ilmu, sebab menjelang Mac nanti kita akan masuk semula ke sekolah. Jadi ini dia usaha kami di MSI untuk terus memberikan anda limpahan ilmu dan maklumat, gambaran tentang sebuah perjuangan untuk hidupkan kembali warisan yang indah, berpidato dan meraihkan ilmu. Sekian langsung daripada saya, Ahmad Fitri Haya dari Mahat Muhammadi Perempuan Kota Baru. Bersama kami di rakan tugas di MSI. Silakan. Itu dia pertarungan terbaru. Betul. Melibatkan pendatang baru dan juga legend. Gabungan yang cukup mantap sekali, neraca. Pelbagai makna yang kita boleh kaitkan kan dengan video klip dan juga lirik lagu Terbabit. Okey, kita terus saja nak bersama dengan kita akan bersama dengan penyanyinya Luka Sikta dan juga Datuk Jamal Abdillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita patutnya ini tak komplit ni trio ni. Gandingan ni. Kim Kimo tak ada ya bersama kita.
Ada emergency dia. Ya, okey. Terima kasih banyak kerana sudi juga bersama kami. Ini pertaruhan terbaru kalian berdua bersama dengan Datuk Jamal Abdullah kali ini. Dan macam-macam cerita kita dah dengar. Sebelum tu nak tanya Datuk dulu lah. Datuk, macam mana mereka ni menyunting Datuk untuk bersama-sama menyertai neraca ni? Pada peringkat awalnya, saya ditanyakan oleh Mr. Hammond, bos dekat Universal. Jadi setuju tidak atau saya join dengan dia orang. Saya kata okay, why not? Bagi I dia punya demo dulu. Kalau lagu tu agak bagus, then I setujulah. Okey, sebab lagu tu baguslah terbuka hati Datuk Jamal untuk menerima. Itulah dia. Luka, macam mana perasaannya apabila peringkat pertama untuk menyunting Datuk Jamal? Menggigil ke tak menggigil nak menyerahkan satu lirik dan juga demo lagu dan sebagainya? Ataupun bagaimana keadaan, boleh digambarkan? Silakan. Alhamdulillah lah, segalanya berjalan dengan lancar, langkah kanan. Agak 50-50 juga sebenarnya masa kami approach Universal untuk meminang Datuk Jamal dalam program ni. Kami agak 50-50 sebab kami tak tahu yang adakah Datuk Jamal feel lagu tu. Tapi alhamdulillah setelah disunting dan dipinang, Datuk Jamal memangnya sempoi dan dia memang relax. Dia membuatkan kami rasa macam kami tak kekok bila bekerjasama dengan dia. Alhamdulillah. Baik, Datuk. Sebelum ni Datuk pernah berkolaborasi juga dengan penyanyi muda Wani Hasrita dengan lagunya Belenggu Rindu. Kali ini dengan lagi penyanyi baru, generasi baru. Adakah kolaborasi seperti ini akan Datuk teruskan pada masa akan datang ataupun mungkin Datuk ada perancangan nak berduet dengan rakan seangkatan Datuk sebelum ni? Ya, sebenarnya sebelum dengan Wani Hasrita pun, saya ada berkolaborasi dengan Malik. Aku maafkan kamu. Jadi formula untuk berganding dengan artis-artis baru ni adalah satu formula yang terbaiklah untuk kita berada di pesada seni di mainstream. Itu satu formula yang baik. Ya. Datuk, sepanjang kerjaya lah daripada era awal Datuk sebagai penyanyi sampai ke sekarang, pernah tak Datuk terfikir suatu hari nanti Datuk akan menjadi penyanyi dalam genre hip hop juga? Kalau nak disebutkan, saya bermula pada TV hitam putih lagi, iaitu tahun 79 dan 80 saya barulah TV warna ada. Jadi sampai sekarang saya dapat bertahan, alhamdulillah. Syukur. Dan tidak mustahil saya boleh berkecimpung ataupun mencuba dari segi genre hip hop. Tak ada mustahil. Dan dah terbukti dah pun sebenarnya kan. Dan industri ni bila seseorang penyanyi yang versatile tu kita panggil kan, dia boleh tembus mana-mana genre lah, insya-Allah. Okey, sebab kita tahu yang kalian berdua dan juga bersama dengan Kimi Kimo juga akan masuk ke pentas AJL untuk finalis AJL yang akan berlangsung pada 14 Mac ini. Jadi rival ni. Betul, jadi rival. Ini adalah gabungan yang tersendiri, neraca, tetapi nanti di pentas AJL akan menjadi rival untuk merebut juara dan sebagainya. Kalau mungkin Luka boleh kongsikan dahulu bagaimana peratusan persediaan sekarang ni, dah berapa peratus ataupun bagaimana perkembangannya? Daripada segi muzik, komposisi muzik, rasanya dah 100% siap. Kita punya music director, Aubrey Suito yang buat. Sekarang ni kami cuma buat persediaan untuk performance untuk AJL nanti. Ada kekangan sikit, tapi kami akan buat yang terbaik lah untuk pendengar dan peminat Tujuh Nasihat. Okey, baik. Datuk Jamal pula, persediaan ke AJL nanti bersama Wani Hasrita bagaimana? Saya akan fokus dari segi vokal lah. Vokal dan juga persembahan. Okey. Dia short and sweet je. Sebab pentas AJL pentas AJL ini adalah pentas yang kalau lahir-lahir kita kata kita kenal Jamal Abdullah juga adalah bukannya sinonim sangatlah orang kata dengan pentas AJL ni, kan? Ya. Okey, saya nak tanya Luka, Datuk M Nasir sudah, Datuk Siti sudah, Datuk Jamal sudah. Legend-legend ni. Lepas ni boleh tak kita nak buat jangkaan siapa pula legend yang akan berkolaborasi dengan kalian?
Setakat ni macam yang semua tahu, Luka sebagai pemilik muzik, Luka suka bereksperimentasi dengan setiap genre. Dan masa dengan Datuk M. Nasir tu kami menyelami muzik ke arah dia, tapi Luka campuran dengan hip hop. Dan masa dengan Datuk Sri Tunaiza kami pun masuk menyelami dia punya genre, tapi dengan campuran hip hop juga. Masa dengan Datuk Jamal sendiri pun ada bahagian ghazal, which is memang pembawakan Datuk Jamal memang dikenali sebab ghazal tu kan. Seterusnya Luka plan untuk genre rock pula. Siapalah agaknya? Datuk Awi ke mungkin? Itulah dia. Sangatlah dinanti-nantikan ya. Okey, sebab bila anak muda ada satu idea yang sebegini kan, kita tidak pernah menjangkakanlah industri muzik ni akan diwarnai dengan satu lagi elemen yang sebegini. Mungkin ini satu inspirasi lah juga kan. Okey, Datuk Jamal, mungkin harapanlah sebab dah beberapa kali berada di pentas AJL. Harapan sedikit, pastinya kali ini yang paling legend adalah Datuk Jamal akan berada di pentas AJL. Sebagai finalis tau. Bukan tau. buat persembahan. Bukannya persembahan dan sebagainya. Sebagai finalis yang akan bertanding. Bagaimana agaknya? Saya seperti peserta-peserta yang lain juga. Saya akan cuba sebaik mungkin. Menang kalah tu dah ada, tapi tak ada siapa yang nak kalah kan. Jadi saya akan cuba sebaik mungkin lah. Datuk rasa feel dia sama tak masa bintang RTM awal-awal dulu nanti? Masa bintang RTM saya rasa tak jauh beza lah. Dari segi effort saya, percubaan saya tu rasanya sama je. Sama je. Cuma bentuk rupa saya tu agak muda. Mungkin waktu tu muda. Sekarang dah warga emas ni kan agak lain sikit lah. Tapi handsome tu maintain Datuk. Itu yang itu tak ada yang mahal tu. Okey, anda punya neraca ni juga telah pun mendapat lebih 300,000 viewers tontonan di YouTube. Hanyalah 4 hari. Dalam masa 4 hari telah pun dimuat naik di YouTube. Satu pencapaian yang dibanggakan, saya kira. Adakah anda merasakan dan menjangkakan ini akan berlaku? Target dia tu tercapai dalam tempoh singkat macam ni? Luka, silakan. Bagi Luka sebenarnya macam mana nak cakap lah. Bagi Luka, asalkan lagu ni sampai kepada semua pendengar dan mesej yang kami mahu sampaikan sampai pada pendengar, itu dah cukup. Nak cakap target tu sebenarnya kami kalau boleh nak lebih lagi, tapi setakat ni alhamdulillah rasanya semuanya berjalan lancar dan komen pun 99% semua yang positif, tiada yang negatif, alhamdulillah juga. Dan adalah 1-2 yang negatif, tapi biasalah kan lain orang lain perisa dia kan. So betul. Lain padang lain belalang. Betul, lain padang lain belalang. Lain orang. Itu dah lirik tu. Boleh masukkan lirik ya lagu yang seterusnya. Okey. Boleh. Datuk Jamal, yang terakhirnya kepada peminat-peminat yang daripada awal pembibitan sampai dah sekarang ini, kami juga merupakan antara peminat-peminat kalian berdua. Daripada Datuk Jamal sendiri, apakah yang mungkin nak dikatakan kepada peminat? Silakan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kimi dan Luka kerana menjemput saya untuk bersama dengan berkolaborasi dengan orang, dan juga pihak Universal terutamanya, dan juga untuk AJL akan datang ni saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TV3 dan semua peminat-peminat saya yang masih meminati saya. Terima kasih. Baik, Datuk Jamal, ada sedikit permintaan daripada penerbit kita. Okey, nak minta Datuk Jamal berghazal, boleh ke? Ghazal? Ya. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Pagi-pagi buta. Datuk Jamal, nak pilih sikit lah. Meremang ni, meremang. Suara masih lagi. Yang ending tu, pagi-pagi buta. Ada tak tips macam mana nak kekalkan suara? Boleh lagi tarik. Tak lama lagi, saya tak lama lagi syarikat saya akan menghasilkan produk-produk awet muda. Okey. Terus promote. Promote terus. Tak lama lagi. Patutlah Luka cakap tadi. Datuk Jamal ni sempoi bila bekerja dengan dia. Tiba-tiba terus promote pula. Okey. Tapi berghazal waktu pagi itu luar biasa. Betul-betul. Okey, sedikit daripada Luka dan juga mewakili Kimi Kimo, silakan.
bagi Luka dan Kimi, sama juga terima kasih kami amat berbesar hati kepada Dr. Madilah kerana sudi bekerjasama dengan kami dalam lagu ni. Dan juga pada pihak Universal juga terima kasih banyak kerana memudahkan segala proses. Dan Kimi dan Luka harap semua menunggu persembahan kami pada AJL nanti, sebab kami ada surprise sikit. Walaupun dalam kekangan, tapi kami akan ada surprise sikit untuk semua orang. Sudah pasti. Kita nantikan apa surprise yang akan diberikan oleh Kimi, Luka dan juga Kimo. Baik, semoga berjaya. All the best kepada kalian berdua. Datuk Jamal, semoga berjaya. Luka dan juga Kimi ya. InsyaAllah pentas AJL akan menjadi satu yang memorable, bersejarah untuk kalian berdua. Okey, jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, itu dia. Luka Sikita dan juga Datuk Jamal Madilah bercerita tentang single Neraca. Dan kita boleh jangka kan ni AJL ni 7 nasihat dan juga apa lagu bersama Belenggu Rindu. Belenggu Rindu. Mungkin Neraca tahun depan punya. Betul. Siapa kita tahu? Tak tahu kan? Tahun ni diorang bersaing sesama sendiri, tahun depan mereka berkolaborasi. Berkolaborasi dengan lagu Neraca. Apa pun kita harapkan yang terbaiklah untuk mereka. Dan juga kepada finalis-finalis AJL yang lain, kita juga mengharapkan yang terbaik untuk anda semua kan. Sebab latihan haruslah dilakukan pada fasa yang begitu mencabar kan. Nak adakan persembahan, nak fikir kreatif mana semua, sebab ini susah, terbatas, nak berhubung dan sebagainya. Jadi apa yang terbaik itu adalah kita akan saksikan pada pentas AJL nanti ya. Ada tak latihan yang kena buat secara maya? Mungkin juga kan. Siapa tahu? Lagu Gila sebagai contoh kan. Untuk koreografi dilakukan secara maya. Sebagai juga contoh. diadakan. Mungkin kita boleh tanya mereka ni nanti. Ingat mungkin kita boleh masuk AJL lah ni. Sebagai penonton boleh. Okey, esok menarik. Ada, mengenai SOP berkaitan sukan dan juga rekreasi. Yang dinanti-nantikan sangatlah. Betul. Kan orang nak tahu kan berapa orang ke dah boleh bersentuhan sukan yang bagaimana. Tak. Astagfirullahalazim. Tak boleh bersentuhan. Jangan sentuh. Jangan nervous sentuh. Ellie ni suka tahu. Okey, itu dia. Esok kita akan bercerita tentang SOP terbaru berkaitan sukan dan juga rekreasi ya. Teruskan menyokong kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Jaga diri. Tengok Didik TV ya. Bye. Selalu.